Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini masih lagi bersama dengan Cikgu K. Kita nak sambung tajuk yang baru iaitu tambah wang. Okey, ini sebenarnya bukan sesuatu yang barulah. Okey, cuma untuk tahun 5 ni dia banyak lagi nombornya. Lebih lagi dah masuk nilai tempat yang lain pula. Okey. So dekat sini, untuk tambah nilai wang, cikgu ambil contoh daripada buku teks kamu. Okey, contohlah pakcik ni kata apa? "Saya hanya layak membuat pinjaman sebanyak RM250,000." Okey, ni cara sebut kena betul. RM250,000 ataupun kalau kita nak sebut perkataan ringgit, RM250,000. Dia jangan sebut dua-dua. Jangan sebut RM250,000. Salah. Ya, kita pilih satu. Kalau kita nak sebut RM, kita sebut RM. Kalau kita nak sebut ringgit, RM ni tak payah sebut. Okey. Baik. Kemudian isteri dia kata, "Saya boleh memohon pinjaman RM100,000 lagi supaya kita boleh membeli rumah ini." Okey, jadi untuk nak cari jumlah kedua-duanya, kita gunakan operasi tambahlah. Okey, jadi kita ada macam mana nak cari jumlah pinjaman? Nama pun jumlah. Okey, ini adalah kata kunci untuk tambah. So kita ada RM250,000 tambah RM100,000 dan kita akan dapat RM350,000. Okey, jadi jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga itu ialah RM350,000. Okey, jadi kalau kamu tengok contoh dalam buku teks, dia tulis RM ini untuk setiap satu level jalan kerja. Okey, tapi cikgu lebih suka guna cara yang mudah. Maknanya tak payahlah tulis RM tu banyak-banyak kali kan. So nanti kita tengok macam mana. Okey, contohlah cikgu ada RM204,629 tambah RM5,322.45. Okey, kalau contoh tadi tak ada bahagian sen. Okey, jadi kalau ada bahagian sen, sen kita ada dua tempat je lah. Okey, dua tempat je. Okey, dua angka sahaja. Okey, untuk soalan ni cikgu lebih suka gunakan cara jadual T. Okey, kalau siapa-siapa yang belajar dengan cikgu sebelum ni memang tahulah cikgu memang suka sangat guna cara ni kalau dia melibatkan dua unit yang berlainan. Sebab cikgu ni tak suka tulis banyak-banyak kali RM tu. Okey, jadi kita tulis sekali je. Okey, jadi kita gunakan jadual T. Unit yang ada adalah RM dan ada untuk bahagian sen. Dan jangan lupa dekat bahagian tengah mesti ada titik untuk nak membezakan RM dengan sen ni. Okey, jadi kita masukkan sahaja soalan. Okey, 204,629 sebabkan dia ringgit, kita masuk di bawah RM. Dia tak ada sen. Jadi bila tak ada sen maksudnya tidak ada nilai, kosonglah sen dia. Okey, kemudian kita tambahkan dengan RM532. Pastikan mula daripada bahagian sah. Okey, mula daripada belakang. Jangan 5,000 ni kamu letak dekat bawah 2. Kalau kamu letak bawah 2, 5 dah jadi 500,000. Okey, sebab dia ikut nilai tempat dengan nilai digit. Okey, jadi kena pastikan kalau 5,000 dia diletakkan di bawah 1,000 juga. Okey. Kemudian kamu tengok soalan dia ada 45 sen. Jadi 45 sen letaklah di bawah bahagian sen. Okey, kemudian tambahlah seperti biasa. Alright, kita dah tambah, make sure semuanya betul. Okey, 02. Okey, last sekali nak buat apa? Sebabkan tadi ada titik yang membezakan RM dengan sen ni, pada jawapan pun letakkan juga titik. Kalau kita tak letak, maknanya kita tak tahu ada sen ke tak ada sen ke. Sekarang dia jadi sampai berjuta-juta pula jawapan dia. Okey, jadi kita letakkan titik untuk membezakan RM dengan sen. Okey, kemudian kita salin balik jawapan. Bila salin jawapan, itu yang kita letakkan RM di bahagian depan. Okey, dekat sini, kalau boleh jangan biasakanlah letak RM dekat sini. Cikgu kalau boleh tak suka sangat murid letak RM dekat depan sebab dia nampak tak cantik. Jadi kita keluarkan jawapan tu. Okey. So salin balik sahaja RM209,951.45.
Okey, kalau dia melibatkan 3 nombor, maknanya kita kena tambah sebanyak 3 kali. Kita boleh tambah terus ataupun kita boleh tambah sikit-sikit. Kenapa? Sebab kita sedang bermain dengan operasi tambah. Okey, jadi kalau tambah ni dia boleh tambah terus ataupun kita boleh tambah sikit-sikit. Jadi kalau kamu tengok contoh pada buku teks dia kata, dia gunakan cara tambah terus tambah terus, dia kata tambah sen dulu kemudian tambah ringgit. Of course lah. Okey, sebab kita biasa tambah daripada belakang kan. So kita tambah macam biasa. Pastikan titik itu selajur dalam lajur yang sama macam kita buat perpuluhan. Kemudian pastikan kalau kamu nak guna cara tambah terus tiga-tiga ni, pastikan kiraan kita betul. Sebab katalah kalau kita dah sampai kat sini, contohlah sini 2 tambah 3 kita kata 6. Kemudian 6 tambah 6, 12. Jadi kita letaklah 2 dekat sini. Satu je tempat salah, habis salah semua. Okay, jadi make sure kita punya kemahiran menambah dah bagus untuk guna cara ni. Okey, jadi jawapan RM580,000. Sorry, RM580,217.35. Okey, ataupun cara sebut RM580,217.35. Sen. Okey. Baik, dekat sini cikgu ada sama juga macam tadi, 3 nombor. Jadi kita boleh buat 2 cara, sama ada tambah terus ataupun tambah sikit-sikit. Okey, jadi macam tadi cikgu cakap, cikgu lebih suka gunakan jadual T, RM dan sen sebab cikgu malas nak tulis RM ni banyak-banyak kali. Okey, jadi kita tulis sekali je. Okey, sekarang dah dapat jawapan baru kita keluarkan. Okey, yang ni kena hati-hatilah. Okey, titik jangan lupa Okey, kena hati-hati, make sure tempat tu betul ikut soalan. Okey, untuk tambah yang seterusnya pun pastikan kita mula dari belakang untuk bahagian ringgit. Okey, 95 sen ni kita masuk dekat bahagian sen. Okey, kemudian tambah berada di nombor bawah level bawah. Jangan tambah 2 kali. Sini pun letak tambah, bawah ni pun letak tambah ataupun letak tambah di tengah-tengah. Jangan. Okey, kita letak tambah pada nombor baris yang terakhir. Okey, jadi 18,732 sennya tak ada, so kita letakkan kosong. Okey, yang ini macam tadi cikgu cakap, pastikan kita tambah betul-betul. Sebab kalau satu salah, habis salah semua. Okey, kita tambah seperti biasa. Okey, dah dapat jawapan, letakkan titik, jangan lupa letakkan titik dan kita keluarkan jawapan kita. Okey, so jawapan kita RM ataupun RM308,709.5. 5 sen, bukan 50, 5 sen. Okey, ataupun kalau macam ni, 3 nombor juga tapi kita boleh guna cara tambah sikit-sikit. Okey, tambah sikit-sikit ni dia tak ada keburukan pun sebenarnya. Okey, tambah sikit-sikit ni cikgu rasa lebih cantik, lebih bagus sebab kita kurangkan kecuaian. Kita kurangkan kesilapan. Okey, jadi yang pertama buat jadual T, ada RM dan sen, pastikan ada titik di tengah-tengah. Kemudian kita ambil daripada soalan yang pertama, RM9,018. Sennya tak ada, so kosong kosong. Kita tambahkan dulu dengan RM28,732.50. Tambah yang ni dulu. Okey, kita tambah macam biasa. Okey, pastikan kiraan kita masih lagi betul. Okey, dapat jawapan, baru kita tambah dengan yang terakhir. Okey, RM343,210. Pastikan nilai tempat kita betul. Okey, sa dengan sa, puluh dengan puluh, ratus dengan ratus, ribu dengan ribu, puluh ribu dengan puluh ribu, ratus ribu dengan ratus ribu. Okey, nombor yang terakhir pun tak ada sen, jadi kita letakkan kosong dan kita tambah seperti biasa. Okey, kemudian dah letakkan titik sebab kita nak asingkan ringgit dengan sen. Kita keluarkan jawapan. Okey, RM380,960.50. Okey, jadi selesai contoh-contoh yang cikgu boleh bagi pada kamu. Cikgu harap dengan contoh-contoh tu kamu boleh buat latihan yang berkaitan dengan tambah wang. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.